Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini sekali lagi kita diizinkan oleh Allah untuk berada dalam surau yang mulia ini. Sama-sama kita solat maghrib berjamaah, yang semua akan tahu pahalanya 27 kali ganda daripada sembahyang seorang diri di rumah. Mudah-mudahan kita akan jadikan sembahyang berjemaah ini sebagai budaya hidup kita sampai kita padam, sentiasa berjemaah. Orang yang sentiasa berjemaah, dia akan dapat 5 fadilat, 5 kelebihan berbanding dengan mereka-mereka yang sembahyang seorang-seorang di rumah. Lebih-lebih lagi di masjid, ya. Di masjid. Kerana malam ini kita cerita tentang masjid, kelebihan masjid. Tajuk kita malam ni iaitu bermegah-megah dengan masjid. Patutnya kita begitu juga, bermegah-megah dengan masjid. Ya, sentiasa kita berada di masjid. Di antaranya apa? 5 fadilat. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Kalau kita sentiasa berjemaah, Allah akan lapangkan hidup kita. Tak ada banyak masalah. Ada masalah pun Allah susahkan. Masalah kesihatan tak banyak, masalah ekonomi tak banyak, masalah disiplin anak-anak tak banyak, masalah kekeluargaan tak banyak. Allah selesaikan masalah dia, tenang hidupnya, lapang hidupnya, boleh buat apa saja yang dia teringin. Siapa tanda angkat tangan? Yang pertama. Yang kedua, dia lepas daripada siksa kubur. Garanti lepas daripada siksa kubur.
Kubur ni tuan-tuan dan perempuan, dia boleh jadi taman syurga, boleh jadi juga jurang daripada api neraka. Al-qabru rawdatan min riyadil jannah wal qabru khufratan min khufarin niran. Kubur itu juga boleh jadi, kubur itu adalah taman-taman di syurga dan boleh juga jadi satu jurang daripada jurang neraka. Jadi orang yang sentiasa berjemaah itu akan lepas daripada siksa kubur. Siksa kubur ada 4. Siapa lalu nahan? Yang mana lalu nahan? Cakap apa kan? Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Lalu nahannya? Bumi tergeram menengoknya. Oh, you are very proud. When you come to me, you are proud. Nampak? Sampai berselisih tulang rusuk. Yang ketiga, dia datangkan ular dan kala. Mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Nama Ibn Qurun kita dengarnya Sujahul Aqra' namanya. Sujahul Aqra'. Yang ketiga. Yang keempat, didatangkan api neraka masuk dalam kubur. Api neraka masuk dalam kubur tu. Mayat tu dipanggang dalam kubur tu oleh api neraka. Macam orang manggang barbecue. Tahu barbecue? Sekarang ni tak ada orang panggil tak ada babi dia jadi banyak. Ayam lah. Bukanlah barbecue, ayam Q lah kan. Macam itulah. Itu yang ketiga. Dan ular tadi yang keempat ni dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Itu 4 seksa. Mana lalu nanggurnya? Yang mana lalu nuhah cakap apa? Jadi kita seksa kubur lepas. Yang ketiga, dia akan dapat kitab amalnya melalui tangan kanannya. Tak ke tanah. Esok kita ada convocation besar-besaran. Pemberian sijil. Bahagia tak bahagia kita besok bergantung kepada cara kita menerima sijil. Ada orang menerima sijil dengan tangan kanan, tanda bahagia tu. Ada orang menerima sijil dengan tangan kiri, itu tanda menderita. Nak siksa. Lagi teruk, dia cucuk dadanya tembus sampai ke belakang. Kalau tangan kanan, tanda bahagia tu. Allah kabul dalam Quran. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan dan akan kembali kepada keluarganya dengan rasa gembira. Tuan-tuan dan perempuan, paling menggembirakan apabila diri kita, isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu-menantu kita semua menjadi ahli syurga, seluruh keluarga. Bukan semua dapat ni. Ada Rasul yang tak dapat. Rasul ada yang tak dapat. Nabi Nuh yang dapat. Anaknya tak dapat. Nabi Lut tak dapat, isteri tak dapat. Tapi kalau kita dapat, itulah yang paling membahagiakan. Dia dapat dengan tangan kanan. Cara kedua, tangan kiri. Tangan kiri akan masuk neraka dulu. Ini Allah kabul Al-Quran juga. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmumin la baridin wa la karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka berada dalam neraka yang terdapat asap yang panas, udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Siapa lalu Nuh yang katakan? Itu kalau itu kiri. Lagi teruk, cucuk dada tu. Buku ni jadi tembaga, cucuk dada tu tembus sampai belakang, ambil dari belakang. Itu lagi teruk tau. Apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku ni. Wa yasla sa'ira, dan dimasuk ke neraka yang bernama Sa'ir. Itu kalau dengan kalau dari belakangnya. Jadi orang yang lazim berjemaah, dia akan dapat kitabnya dengan tangan kanannya. Bahagialah tu. Yang ketiga, 5 semuanya. Yang keempat, dia akan meniti siratul mustaqim cepat seperti kilat menyambar. Macam kilat menyambar, susul lepas aja.
Sedangkan titik Siratul Mustaqim tu jauhnya dari tepi ke tepi 15,000 tahun perjalanan. 5,000 tahun mendaki, 5,000 tahun mendatar, 5,000 tahun menurun. Ini dia boleh cepat seperti kilat menyambar. Tapi tanda angkat tangan. Tak ke tanda. Atas, kalau tak, lazimlah berjemaah. Esok pagi di mana sembahyang? Di tempat berjemaah lah. Ya? Di surau boleh, di masjid boleh dan sebagainya. Di rumah pun boleh, tapi secara berjemaah dengan isteri dan anak-anaknya. Ya, dapat juga fadilah itu. Itu yang keempat. Yang kelima, dia akan masuk syurga tanpa hisab. Siapa tanda angkat tangan? Tak akan tanda masuk syurga tanpa hisab. Tanda berjemaah saja. Mudah-mudahan. Jadi 5 fadilah ya. Yang mana fadilah yang tak nak tu? Yang pertama tadi dilapangkan hidupnya. Yang kedua lepas daripada siksa kubur. Yang tiga dapat kitabnya dengan tangan kanannya. Yang keempat meniti Siratul Mustaqim cepat seperti kilat menyambar. Yang kelima masuk syurga tanpa hisab. Yang mana tak nak cakap kawan? Semua tak? Kalau semua tak, pastikan kita sampai padam berjemaah ya. Baik, untuk malam ini kita sambung pembacaan kita. Buka kitab hadis yang ke-38. Betul? Hadis yang ke-38. Tajuknya bermegah-megah dengan masjid. Masjid ni satu bangunan yang sangat penting dalam umat Islam. Ya, dalam dunia ni masjid yang paling utama ada 3. Yang pertama Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa yang di Palestin sekarang ni yang sedang berperang. Itu 3 masjid tu. Siapa sembahyang di Masjidil Haram, pahalanya 100,000 kali ganda lebih besar pahalanya dibanding dengan Masjid Nabawi. Dengan masjid di Madinah. Masjid Nabawi itu di Madinah. Di Masjidil Haram 100,000 kali ganda pahalanya. Siapa tak nak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh carilah jalan nak ke Mekah. Kalau boleh pergi haji. Kerana haji tu, siapa haji yang diterima Allah hajinya, dia tidak ada balasan yang lain melainkan syurga. Kata Nabi apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza' illa al-jannah. Haji yang diterima Allah Ta'ala itu tidak ada balasan yang lain melainkan syurga. Nak kata nak? Naik haji ya. Cari peluang. Tak boleh naik haji kerana ada kota mahal pada sekarang ni. Kawan-kawan pergi umrah. Pergi sembahyang di Masjidil Haram. Kerana pahalanya 100,000 kali ganda. Bayangkan 100,000 tuan-tuan. Berbanding dengan Masjid Madinah. Bukan berbanding dengan Masjid Batu Gajah. Siapa sembahyang di Masjid Madinah, Masjid Nabi, pahalanya 1,000 kali ganda berbanding dengan Masjid Al-Aqsa. 1,000 kali ganda berbanding dengan Masjid Al-Aqsa, bukan Masjid Batu Lapan tu. Batu Lapan itu. Batu Lapan ya, Masjid Batu Lapan. Atau Masjid Al-Talam. 1,000 kali ganda. Bayangkan setiap kali sembahyang 1,000 kali, 1,000 kali dia punya kelebihan pahalanya. Yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu siapa sembahyang di Masjid Al-Aqsa, pahalanya 500 kali ganda berbanding dengan sembahyang di masjid-masjid lain dalam dunia ni. Dibanding dengan sembahyang Masjid An-Nur Kampar, berbanding dengan sembahyang di Masjid Tuh Puan Besar Khatijah Batu Gajah, dibanding dengan masjid apa lagi Al-Falaqiyah Nakatin, dibanding dengan masjid Putrajaya, dibanding dengan masjid Negara di Colombo 500 kali ganda. Banyak juga tu. Itu dia masjid ya. Sebab itu masjid ini menjadi lambang kemegahan bagi tiap-tiap tempat. Ada aja mana-mana tempat yang ada umat Islam, maka mereka akan mendirikan masjid. Ya. Di China ada masjid, di Beijing tu ada masjid, di India ada masjid. Ya. Taj Mahal di mana? Di Kashmir, ya. Ada masjid.
Di Spanyol pun ada masjid. Masa umat Islam berkuasa di Spanyol tu, mereka mendirikan masjid. Masyhur masjid namanya apa? Alhambra. Ya ke tak? Alhambra. Itu masjid di Spanyol. Ya, di Moskow ada masjid. Di London ada masjid. Di Amerika ada masjid. Ya. Jadi masjid itu lambang kemegahan umat Islam. Baik, baca senang. Ni tak baca lagi, baru penerangan je baru. Baik, bermegah-megah dengan masjid. Hadisnya berbunyi apa ini? Anasi radhiyallahu anhu. Anas itu Anasnya Anas bin Malik ya. Dipanggil Anas. Qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Dikeluarkan oleh Abu Daud. Ya, ukhrujuhu Abu Daud. Abu Daud ni salah seorang perawi yang terkenal ya, Abu Daud. Hadis riwayat daripada Abu Daud. Baik. Itu cakap Arabnya. Cakap Melayu apa? Entah, mana saya tahu. Saya pun ngaji sekolah Arab. Saya ngaji sekolah orang putih. Tapi ada tak mana sini? Ada ke tak ada mana sini? Jadi tak ada masalah ya. Apa kata mana sini? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berlaku atau tidak terjadi hari kiamat sehingga umatku bermegah-megah dengan binaan masjid. Di akhir zaman ni semua orang bermegah-megah nak membina masjid. Di Bangkok ada masjid, walaupun dia bukan negara Islam. Di Tokyo ada masjid. Di London ada masjid, walaupun dia bukan agama Islam. Ya. Di Filipina ada masjid. Di mana-mana pun bermegah-megah untuk mendirikan masjid. Jadi lambang kemegahan umat Islam. Ya. Tapi yang paling besar ialah masjid apa? Masjidil Haram di Mekah. Itu paling besar, paling masyhur, paling utama. Yang kedua Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi? Di Madinah. Lebih lagi orang pergi Masjid Nabawi itu dia ada tempat sembahyang khusus namanya Raudhah. Raudhah itu taman syurga. Siapa dapat sembahyang di Raudhah tu dijamin dapat masuk syurga nanti. Itu di Masjid Madinah ya. Kemudian Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa tu kiblat yang pertama umat Islam. Sebelum kita berkiblat ke Mekah, kita menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Itu kiblat yang pertama ya. Itu masjid-masjid kebesaran masjid dalam dunia hari ini ya. Begitu juga mana-mana negara ada masjidnya. Di Indonesia ada Masjid Istiqlal namanya ya. Lagi apa? Semua ada nama. Menjadi lambang kemegahan. Di Malaysia pun setiap kampung ada je masjid. Cuma saya tak tahu kenapa kampung Bali tak ada masjid. Ya ada tak masjid kampung Bali? Tak ada. Mana ada sembahyang? Ya? Itu surau diri jemaah lah. Ya. Masjid tak ada. Kenapa tak ada? Saya pun tak tahu. Surau diri jemaah kan? Mana sikit ramai saya tengok. Lalu kita banyak rumah tu. Ramai dah ya. Jadi patutnya bertindaklah mereka minta pejabat agama untuk dirikan masjid. Kesusah benar ya. Minta kalau lulus dapatlah. Saya lalu ke tu heran mana dia main-main. Rupanya ada surau diri jemaah ya. Alhamdulillah. Tu ya. Dekat kita ni. Masjid ni banyak fadilatnya tuan-tuan. Orang yang sentiasa hatinya tertambat ke masjid, dia dapat jaminan naungan arasy di pada mahsyar besok. 7 golongan manusia-manusia yang dijamin yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dapat naungan arasy. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang yang sentiasa bangun di tengah-tengah malam menangis-nangis bermanja-manjaan dengan Allah
bermesra-mesraan dengan Allah. Yang ketiga, pemuda yang warak, termasuk pemudi lah ya. Pemuda yang warak. Yang ketiga. Yang keempat, dua orang atau dua kumpulan manusia yang berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Yang kita apa malam ni? Ngapa datang sini? Ngapa datang sini? Kerana Allah. Ngapa balik kau? Kerana Allah juga. Dapat, mudah-mudahan dapat masuk golongan orang yang dapat naungan arash. Arash apa benda yang tuan? Naungan di padang mahsyar. Itu, teduhan di padang mahsyar. Yang tidak ada teduhan melainkan arash Allah Ta'ala. Tak ada teduhan. Kerana di padang mahsyar besok matahari berapa jauh dari kepala? Berapa batu dari kepala? Jari sini berapa? Sejengkal dari kepala. Peluhnya, ada orang peluh nyak mata kaki, ada orang peluh nyak betih, ada orang peluh nyak lutut, ada orang peluh nyak paha, ada orang peluh nyak pinggang, ada orang peluh nyak dada, ada orang peluh nyak leher. Ada orang peluhnya mana? Hidung. Ada yang apa hidung pada? Itu peluhnya. Ada yang berenang dalam peluh sendiri. Dalam peluh sendiri dia berenang tu. Baca hadis juga. Hadis 40 hadis penawar hati. Ada situ. Dan itu hadis yang katakan ada yang apa? Berenang dalam peluh sendiri. Jadi tak kena itu dapat naungan arash. Arash itu adalah naungan di pada masa nanti. Jadi orang yang dapat naungan arash itu seronok dia. Nongeng dia. Senyum je. Orang lain menggelupur luar. Kena terik matahari berpeluh-peluh. Tapi orang dapat naungan arash, sedap, selesa. Sedap aja dia. Itu ya. Di antara fadilat masjid ni. Bagi mereka-mereka yang sentiasa hatinya tertambat kepada masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Lelaki yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Dapat di antara golongan orang yang dijamin dapat naungan arash. Tak ke tanda. One more time. Tak ke tanda. Hati. Biasa kena ke masjid. Kerana masjid dia tempat yang tenang. Tempat orang berkumpul, tempat orang zikir, tempat orang semayang. Banyak fasilatnya masuk masjid. Nanti kita cerita insyaAllah ya. Kita baca apa makna dalam bahasa Melayu dulu kan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berlaku ataupun terjadi hari kiamat sehingga umatku bermegah-megah dengan binaan masjid. Itu. Fadilat masjid dia banyak. Yang pertama, kalau kita pergi ke masjid, dapat pahala dengar orang azan. Kerana kita selalu orang azan di masjid, ya. Di surau ada juga. Tapi di masjid terutamanya. Kita dengar orang azan tu dapat pahala tak? Dapat pahala. Jawab azan tu dapat pahala lagi. Diam tu dapat pahala tu. Jawab azan dapat pahala lagi. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, bila orang tengah azan, jangan sembang. Jangan cakap. Jangan bagi salam pada ustaz susah. Susah hati ustaz tu bagi salam. Nak jawab kena edak, nak jawab kena edak. Tak jawab wajib. Nak jawab orang tengah azan. Siapa bercakap-cakap ketika azan dilaungkan, dengar elok. Siapa bercakap-cakap ketika azan sedang dilaungkan, nanti dekat nak mati esok, dia tak boleh mengucap kalimah syahadah. Bahaya ke tak kalau tak boleh mengucap? Bahaya tu kerana Nabi jamin orang yang kalam yang terakhirnya menyebut la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalam yang menyebut kalimah la ilaha illallah, dia dijamin masuk ke dalam syurga. Ndak kita nak tanya orang muda ni. Ndak kita nak. Ini orang muda ni. Siapa nama lupa? Waktu saya tanya nama lupa dah. Siapa nama? Amir ya. Amir. Amir. Ndak kita ndak. Jadi sebab itu ketika orang azan apa buat? Diam dan dengarkan je. Jadi kau di antara fadilat masjid tu dapat dengar orang azan, dapat hadir menjawab azan. Kemudian bila kita masuk masjid, jangan duduk dulu. Apa buat? Semayang dulu. Kalau ada masa, semayang dulu. Apa semayangnya? Tahiyatul masjid.
Surau tak ada tahiyatul surau. Ya. Dia ada tahiyatul masjid. Artinya memuliakan masjid. Dapat pahala tak? Dapat pahala lagi. Tahiyatul masjid. Jadi bukan tokohnya saja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Taala. Dapat pahala. Lepas tu duduk dalam masjid tu niat iktikaf. Niat iktikaf. Cuma surau ni ada perselisihan ulama. Ada ulama mengatakan boleh niat iktikaf di surau boleh. Lebih lagi surau kita ni. Boleh dah niat iktikaf? Boleh. Kerana surau kita ni pernah jadi masjid. Ya tak? Ada tak pernah awal sembahyang di surau kita ni? Ada ke tak ada? Jadi dapat fadilah itu ya. Itu ulama katakan, ada ulama katakan tak dapat. Tapi tak kiralah. Kita harap dapatlah ya. Allah tu bukan kedekut. Allah kedekut kan? Allah Maha Pemurah. Dia akan bagi kalau kita ikhlas semata kerana Allah. Itu masjid kita ada surau kita ni. Tapi kalau masjid betul, macam masjid betul 8 tu, garanti dapatnya. Dapat pahala iktikaf. Ya, duduk aja masjid tu sahaja aku iktikaf atau sahaja aku berhenti dalam masjid ni sunat kerana Allah Taala. Ya, berapa lama dia duduk dalam masjid selagi itu dapat pahalanya. Kemudian tengok dalam masjid tu sudah duduk tu dengar azan tadi dah ada jawab azan dan sebagainya sembahyang sunat betul ya. Kalau zuhur sunat zuhur, kalau asar sunat asar, kalau maghrib sunat maghrib dan sebagainya. Ya. Sunat subuh berapa rakaat? Tuan-tuan, sunat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau nampak 4 pun tak apa. Tapi yang perintahnya yang masyhurnya 2 ya. Sembahyang zuhur berapa rakaat? Qabliyah. Sunat ni cerita sunat. Sembahyang zuhur berapa rakaat tuan-tuan dan puan-puan? Sudah tak jawab. Sembahyang zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Dengar lah. Dengar kata tak? Ada yang tak dengar lagi? Nak kuat lagi? 4 rakaat. Tak dengar lagi. Dua rakaat sunat muakkadah. 1 rakaat sunat. 2 rakaat lagi tu sunat ghair muakkad. 4 rakaat zuhur ya. Lepas sembahyang wajib zuhur, berapa rakaat badiahnya? 4 rakaat juga. Jadi masa zuhur tu 12 rakaat. 4 sebelum, 4 wajib, 4 lagi selepasnya. Dah berapa pahala dapat tu? Kemudian asar berapa rakaat? Kalau pergi masjid. Qabliyah ada berapa rakaat? Qabliyah asar berapa rakaat? 2 ke? 4 juga. Itu kita baca. Nanti kita baca kitab namanya Jauharul Mahub. Ada tu ya. 4 rakaat tu. Ini 4 rakaat 1 salam. Asar ni 4 rakaat 1 salam. Dia digalakkan betul. Kalau buat 2 salam boleh juga. Tapi yang utamanya 4 rakaat 1 salam. Itu asar. Cuma kalau banyak kongge tak sempat. Tahu kongge? Belum dah apa-apa lah dah kamat. Orang tengah sembahyang tanpa yang kamat. Ada tak jenis apa tu? Ada tak surau dan masjid tu ada kongge banyak? Jangan ada kongge. Kongge tahu kongge? Ya Allah, kerengge. Tak tahu kongge? Kongge atau apa jambu dia makan buah jambu ke dah? Tidak. Makan? Tidak. Kongge atau pokok omutan dia makan omutan ke dah? Tidak. Tapi cik panjat pokok omutannya ada kongge. Apa jadi? Apa buatnya? Mau dia kokok-kokok, dia gigit-gigitnya. Macam itulah. Sudah ada dia semayang laju benar macam peluru ya Allah salam terus kanan terus kamat je. Itu kongge namanya. Jadi Tok Bila jangan jadi kongge ya. Mana kata Haji Ismail tadi ya. Jangan jadi kongge ya. Tunggu dulu tengok. Udah habis semua orang sembahyang sunat baru kamat ya. Itu asar. Maghrib berapa rakaat sebelum? 2 rakaat. Maghrib 2 rakaat. Kalau maghrib itu apa singkat waktunya. Lepas maghrib kalau ada mengaji 2 rakaat. Kalau tak ada mengaji boleh. Boleh 6 rakaat boleh. Yang pertama hifzul iman, yang kedua istikharah, yang ketiga hifzul iman ma'al awabin. Itu kalau tak ada mengaji. Sebelum Isyak 2 rakaat. Kemudian sembahyang Isyak, lepas Isyak berapa?
4 rakaat, patutnya 4 rakaat. Yang digalakkan 4 rakaat. Tapi boleh tak 2 rakaat? Dapat pahala lah 2 rakaat ya. Itu dia faedahnya kita berada dalam masjid. Itu yang kata Anas tadi, tidak akan berlaku kiamat selagi manusia tidak lagi bermegah-megah dengan masjid. Anas ni tahu siapa Anas? Namanya Anas bin Malik. Dia ni hadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantu, hadam tu pembantu. Bukan dia hamba, hamba dah. Hamba tu milik tuan ni, ini bukan milik dia. Bukan Rasulullah milik dia. Maknya serahkan Anas ni kepada Rasulullah kecil lagi. Maknya lagi masyhur namanya Ummu Sulaim. Dia menyerahkan Anas yang masih kecil lagi kepada Rasulullah. Jadi kemana saja ada Rasulullah, adalah dia. Itu Anas yang banyak merawikan hadis. Cukup banyak hadis-hadis yang dirawikan oleh Anas bin Malik. Ya. Karena kemana ada Rasulullah, adalah dia. Sampai dia remaja bersama dengan Rasulullah. Dia ngapa pada sahabat-sahabat apa? Aku telah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kecil sampai aku remaja. Semasa aku bersama dengan Rasulullah tu tak pernah dia meninggikan suaranya pun. Rasulullah tak pernah meninggikan suaranya kepada Anas bin Malik. Maknanya dia tak pernah marah lah. Sentiasa lembut dengan Anas ya. Itu dia hebatnya Anas. Baik. Jadi itu dia punya makna tadi ya. Apa makna tadi? Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak berlaku atau tidak terjadi hari kiamat. Kiamat apa? Hari kematian total. Itu kiamat ya. Hari kematian total tak akan berlaku. Sehingga umatku siapa? Kita lah, umat Nabi, bermegah-megah dengan masjid. Kita megah dengan dia masjid, pergi masjid. Kalau boleh nak diri ke masjid di Batu Enam ni, ya tak? Kalau boleh lah. Nak kata nak? Diri ke masjid di Batu Enam ni. Minta lah, mana tahu kan? Mana tahu tak dapat? Macam kampung tu. Sekarang dalam pembinaan masjid Batu Karang. Baru nak buat. Kampung dah ada masjid. Kalau di Pang ada masjid, di kampung ada masjid. Anu tu masjid kampung tu ya. Tengah-tengah tu, di Batu Karang tu. Sedang dah tapak dah siap. Sedang metik dana sekarang ni. Di kampung ada berapa masjid? Ada satu masjid An-Nur, itu ada masjid Jami', masjid lama. Ada lagi satu masjid namanya Masjid Syuhada, masjid baru di Bandar Baru. Itu kampung ya. Kita ni tu yang ada masjid sekarang ni mana? Tanjung Talang, betul? Batu Lapan, betul? Sana? Mana? Di mana? Batu? Batu satu. Masjid Kulim, Seri Kulim ya, Seri Kulim betul. Jadi jauh tu antara Batu Gajah ke Tanjung ke jauh ya tak? Cenderung tak ada masjid kan? Tak ada. Jadi boleh antara itu boleh letak tengah-tengah masjid ni. Cuma orang Islam tak berapa ramai lah kawasan kita ni. Yang banyaknya orang Cina di cenderung tu ya. Tapi tak apalah. Asal cukup bilangannya boleh tu. Ya. Jadi bermegah-megah dengan masjid itu lambang kebesaran orang Islam. Kemudian keterangannya, tengok keterangannya. Di antara tanda hampirnya hari kiamat ialah umat Islam berbangga, bermegah, berbangga-bangga dan bermegah-megah dengan masjid yang mereka bina. Sebab mereka kalau buat masjid, dia ambilnya apa? Dia ambilnya pengaruh Cina ada masjid Cina di Malaysia ni. Ada masjid Turki, pengaruh Turki di Malaysia ni, masjid-masjid. Ada kadang-kadang desainnya ikut Turki, ikut Arab, ikut Cina, ikut Taj Mahal, ke India dan sebagainya. Itu bermegah-megah. Lagi cantik, lagi megah, lagi cantik, lagi megah. Macam Batu Gajah tu. Berapa lama buatnya tu? Buat tak jadi, buat tak jadi. Kenapa? Nak menyeronokkan hati sultan. Kerana sultan orang Batu Gajah dulu tau. Jadi dia lah
mengarah ke masjid tu, buka balik botol lama tu. Kena dah jadi canggih. Atau dah terlampau canggihnya pun. Ha? Dia punya apa tu? Mendang je tak berfungsinya. Ha. Apa keluar? Eskalator tu. Mendang tak berfungsinya. Saya ngajar tu saya tahulah. Esok pagi ngajar tu insya-Allah. Kenali berfungsi tidak entah, wallahualam. Tapi saya ngajar je. Itu siang bawah tak ada naik eskalator. Tapi malam eskalator. Medang tak ada fungsinya. Baru ini ada alhamdulillah. Baru ini. Terak 2-3-4 bulan tak ada berfungsi. Itu pun yang baru-baru ini naik aja, turun tak ada. Turun mengikut tangga juga. Atau keadaan macam tu dia tidak ada tidak mesra orang OKU. Saya ni OKU ke tak? OKU lah. Jadi payah. Tapi tak apalah, asalkan ada, alhamdulillah. Masing-masing segera berbangga. Masing-masing negara, bukan segera, masing-masing negara berbangga dan merasa megah dengan bangunan masjid. Semua negara orang itu megah dengan masjid yang ada. Indonesia megah dengan masjidnya, Brunei megah dengan masjidnya. Di Malaysia begitu juga. Semua negeri-negeri di Malaysia ni megah dengan masjid. Johor megah dengan masjidnya, Pahang megah dengan masjidnya, Cameron Highland megah dengan masjidnya, Perlis megah dengan masjidnya, Kedah megah dengan masjidnya, Masjid Zahir namanya, megah dengan masjidnya. Lagi apa? Selangor megah dengan masjidnya, Shah Alam megah dengan masjidnya. Itu di Malaysia ni. Mana-mana negeri dalam Malaysia tu megah dengan masjid-masjidnya. Begitu hebat. Dengan arkitektur yang begitu canggih. Kenapa? Masing-masing berbangga dengan masjid. Perhatian mereka hanya kepada keindahan masjid saja. Itu jadi masalahnya. Perhatian mereka hanya kepada keindahan masjid saja, tidak kepada pengisian masjid dengan ibadat dan solat berjemaah. Tapi sekarang ni alhamdulillah. Sudah ada gerakan-gerakan sembahyang subuh seperti sembahyang jemaat. Adalah ya, mudah-mudahan berjaya lah ya. Itu dengan AJK sekarang ni alhamdulillah adalah kemajuannya. Dia sembahyang subuh macam sembahyang jemaat, ramainya. Dan mereka akan ada yang apa? Adanya pengajian-pengajian yang hebat-hebat. Cuma ada pula yang menyekat pengajian ustaz-ustaz yang ternama. Ustaz Azhar Idrus ada tempat yang dia tak boleh ngajar. Padahal dia selebriti lah. Ya tak? Selebriti tak? Ustaz Azhar Idrus. Selebriti. Ada tempat yang tak boleh ngajar. Kalau Pinang tak boleh ngajar. Banyak tempatnya dah saya tahu. Ustaz Abdullah Khairi juga tak boleh ngajar di tempat yang tertentu ya. Jatuh kasihnya tak tahu apa sebenarnya, wallahualam. Saya pun tak tahu apa sebabnya. Ada yang kata-kata dia tauliah. Bila nak ngajar nak tauliah. Bila buat konsert tak payah tauliah. Ya tak? Kalau Amir nak buat konsert kena minta tauliah kan? Dia minta tauliah kan? Nak buat konsert, memperkenalkan, menjemput penyanyi terkenal Siti Nurhaliza. Ada nak tauliah kan? Tak payah ya. Lagi ramai orang datang. Sekarang ni. Jadi jangan begitu ya. Kalau boleh biar kita buat aktiviti keagamaan. Ya. Panggillah ustaz-ustaz yang ternama. Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Abdullah Khairi, lagi apa? Ustaz Kazim Ilyas, Datuk Kazim Ilyas, Ustaz Abdul Samad. Tahu Abdul Samad? Tu orang Indonesia. Dia datang dari Indonesia datang lagi. Saya pernah hadir. Dia ceramah di Penggalan Bego. Tentu ada pergi tak? Masih dia. Subuh tu. Di Penggalan Bego. Saya ada pergi. Punyalah ramai orangnya. Ya Allah. Sampai nak berjalan pun tak boleh. Bila laju sikit, terlanggar. Terlanggarkan apa tumit orang lain. Tu lah. Punyalah ramai. Pasak-pasak. Saya pun terfikir dalam hati saya, ngapa aku ngajar tak ada ramai macam itu? Tapi ada beza tak?
Ilmu yang sampai dengan ilmu yang saya ajar ni jauh bezanya macam langit dan bumi ya. Padan pun ya. Alright, dah bunyi tu. Sikit lagi. Kita baca keterangan sikit lagi ya. Perhatian mereka hanya kepada keindahan masjid saja, tidak kepada pengisian masjid dengan ibadat dan solat berjemaah. Sebab tu sekarang ni alhamdulillah lah, khutbah setiap kali ada menyeru manusia supaya datang berjemaah ya. Setiap kali ada. Tu bila Tok Khatib jangan baca. Ya. Banyak masjid-masjid yang indah, besar dan cantik, tapi yang datang bersemayam di dalamnya hanya segelintir manusia saja. Setengah tempat yang datang tu semua orang yang dah apa? You dah apa tak ada kira lagi dah. Kata orang Melayu, die arithmetic. Tahu die arithmetic? Udah mati kira-kira. Baru datang masjid. Selagi ada urusan, tak datang lah. Tak datang lagi. Bila dah tak ada apa-apa, dah tak ada apa nak buat, baru datang masjid. Jadi artinya tempat apa? Tempat yang terakhir mereka datang. Mudah-mudahan kita tak jadi golongan itu ya. Itu dah. Sekian dulu tuan-tuan. Nanti akan kita baca hadis yang ke 39. Dah dekat nak habis ya. Yang ke 39. Sikit lagi habislah kitab kita ni. Bila habis kitab ni, tamatlah kontrak saya dengan tuan-tuan dan perempuan ya. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga? Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Mana caranya? Hanya ada di surau Ihsaniyah, Batu 6, Jalan Tanjung Toalang. Baik, sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa